Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang penuh mulia ini dengan Ummul Furqan. Lin Nabiyil Karim wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walamdallin Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi alladhi an'ama alaina bil iman وهدانا إلى دين الإسلام الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كن لي ظهيرا الأعداء بالمدد مجير هرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا يا محي الدين مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شه قدير الله مرادي وشوقي أنت يا كتب الزمان وجودي مظهر الله سلطاني اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang berusaha Tuan Pengerusi serta Jawatan Kuasa Sokongan Surau yang saya muliakan, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para asatizah, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, Tuan-tuan Haji, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan terutamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, puji kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnia, inayah serta riayahnya, pada malam yang penuh mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kita keizinan, kesempatan, peluang dan ruang dalam hidup kita ini pada hari yang ini. Dalam seharian hidup kita ini Allah masih lagi beri kita satu nikmat, satu kesempatan, satu peluang dalam kesibukan kita dalam urusan dunia untuk kita melangkahkan kaki kita, untuk memperuntukkan sebahagian daripada masa kita untuk memenuhi ruang-ruang saf dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu tanda syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelaksanaan solat fardu secara berjamaah. Bersyukur juga kita ke hadrat Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Juga tidak dilupakan nikmat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu punca dan asbab kita diredai, kita diberi kerahmatan, diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana asbab kita ini merupakan umat kekasihnya yang teragung, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian? Moga semuanya dalam keadaan sihat wal afiah,
di bawah naungan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita semua dari segala macam musibah, ujian, bala, bencana, malapetaka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. InsyaAllah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita dalam bab tasawuf, iaitu dari sudut pensucian hati kita untuk mendapatkan kemanisan, keindahan, keringanan, ketenangan dalam kita beribadah dan mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar hukum tak dapat tenang. Kita belajar i'tiqad, kita perlukan kekuatan. Namun bila kita belajar tasawuf, kita perlukan ketenangan. Bila kita dapat ketenangan, mudah untuk kita memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam pengajian yang lepas telah pun kita sentuh bagaimana perlunya kita meningkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita berada dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran, bulan yang dalamnya ada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah sebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, barang siapa, yu'azzim, kita biasa sebut perkataan azim. Azim ni terdapat dalam perkataan apa tuan-tuan? Johor Darul Ta'zim. Juara kan? Bangga dapat cuti satu hari. Azim bermakna agung, dimuliakan. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yu'azzim, barang siapa yang memperagungkan, meraihkan, memperbesarkan, memuliakan sya'airallah, hari-hari kebesaran Allah. Hari-hari kebesaran Allah, yang mana salah satu daripada hari-hari kebesaran Allah itu adalah dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata barang siapa yang meraih, yang memperbesarkan, yang memuliakan hari-hari kebesaran Allah, iaitu salah satunya dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min taqwal qulub, maka demi sesungguhnya perbuatan memuliakan, memperbesarkan itu datangnya daripada hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran ni tuan-tuan, satu tuntutan untuk kita meraihkan, memuliakan, tapi Allah tak sebut secara langsung. Cuma Allah sebut sya'air Allah, hari-hari kebesaran Allah. Salah satu daripada hari kebesaran Allah tu apa? Yang kita tahu, malam Lailatul Qadar. Lagi 10 Muharram, hari-hari didatangkan kemuliaan padanya. Hari 1 Ramadan, 1 Syawal, itu semua hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga mengkiaskan kepada dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kalau tak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada Al-Quran. Tak adanya hari Lailatul Qadar, tak adanya malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, kerana tak ada insan yang bernama Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari kelahiran Nabi juga merupakan salah satu hari-hari kebesaran Allah. Dan barang siapa yang meraihkan tu macam mana? Macam yang kita buat hari ni, adanya malam cinta Rasul, adanya program Maulidur Rasul, adanya program Zikra Rasul, tapi kebanyakan kita sebut Maulid Nabi atau Maulidur Rasul, yang mana walaupun dia berlaku pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kita sambutnya ni sepanjang tahun. Lebih-lebih lagi kita di negeri Johor Darul Ta'zim ni, kalau sebelum datang Ramadan, selagi itulah adanya sambutan Maulidur Rasul. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala sebut apa yang kita lakukan itu, yang memuliakan, memperbesarkan, meraihkan itu,
Asal usulnya Allah kata daripada hati orang yang bertakwa. Maksud orang bertakwa itu apa? Orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi perbuatan kita meraihkan hari kelahiran baginda Nabi juga merupakan satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kita sebut kenapa kita kena belajar ketenangan, kenapa kita kena cintakan Nabi, untuk kita dapatkan ketenangan. Dengan baginda Nabi SAW sahaja kita memperolehi jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk mendapatkan ketenangan di atas muka bumi yang penuh dengan dugaan dan juga cabaran. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan baginda Nabi SAW. Allah sebut apa dalam surah Al-Anbiya ayat 107? Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mengutuskan Nabi, wa ma arsalnaka illa, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa, kecuali, melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi dilahirkan ini untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Bukan saja untuk umat baginda, bukan untuk manusia, bahkan sekalian alam. Tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan, tanah, apa sahaja yang namanya alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala alam itu akan mendapat rahmat dengan asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala alaih, Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala alaih dalam kitabnya menyebut satu syair yang beliau sebut, idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu, idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu, jika dia seorang yang kafir yang kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, wa tabbat jadahu fil jahimi mukhlida, dan Allah celakakan dia dan tangannya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Siapa dia yang disebutkan Imam Maqdisi kafir? Siapa yang Allah celakakan dalam neraka jahanam selama-lamanya? Dia dan tangannya. Siapa? Abu Lahab. Sehingga hari kiamat ni sampai Allah datangkan dalam Al-Quran satu surah untuk menghina Abu Lahab. Tapi kata Imam Al-Maqdisi, walaupun dia seorang kafir yang kekal dalam neraka selama-lamanya, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, bila mana datang hari Isnin selama-lamanya, yukhaffaf anhul azab masruran bi ahmada, diringankan akan azab Abu Lahab yang ada dalam neraka selama-lamanya. Setiap kali hari Isnin saja Allah akan ringankan azab masruran bi ahmada, hanya kerana berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Abu Lahab buat dengan Nabi? Lahir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab lah yang pertama sekali gembira memerdekakan beberapa orang hambanya, buat majlis jamuan bagi semua orang, baik orang yang kaya, baik orang yang sederhana, miskin, hamba, semuanya dibagi makan, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kerana satu perbuatan itu Allah meringankan azab Abu Lahab, kata Imam Maqdisi dalam syair. Dia tak berhenti di situ. Imam Maqdisi sambung lagi, fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana pula dengan kita yang sepanjang hidup kita ini sentiasa meraihkan, memperbesarkan, memuliakan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kalau dia yang kafir itu, yang Allah celakakan dia, yang Allah letak dia dalam neraka jahanam selama-lamanya kerana menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada setiap hari Isnin mendapatkan keringanan azab hanya dengan berkat baginda Nabi, apatah lagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena cari ketenangan, kena dapat kemanisan ibadat, tak lain tak bukan. Bukan dengan khusyuk yang dimaksudkan dalam ibadah itu, bukan kita faham setiap makna.
Memang sunnah kita memahami apa yang kita baca, tapi yang dikatakan khusyuk itu kita memahami yang kita sedang bersolat ni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Imam Syafi'i ni setiap kali nak sembahyang, tuan-tuan, nak ambil air sembahyang dah gigil ketakutan. Sebab apa? Sembahyang Imam Syafi'i ni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah ni berada di hadapan Imam Syafi'i sebenar-benarnya. Setiap kali ambil air sembahyang, anak murid tanya, kenapa wahai tuan guru gigil tangan kau? Kerana kata Imam Syafi'i, aku takut ni, aku nak sembahyang ni menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerhatikan Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i saja, siapa saja yang sembahyang, kita sedang diperhatikan oleh Allah. Jadi macam mana kita nak dapat kemanisan itu? Kita kena ikut contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz nak faham secara mudahnya? Ketika kita sujud, duduk di antara dua sujud, adanya tasbihnya yang kita kena baca, kita memahami baik-baik makna-makna tasbih berkenaan, yang kita ini sedang mengesakan, memuliakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Bukan kita baca tu paling laju boleh nak habis sembahyang, bukan. Memahami setiap perkataan yang kita sebut itu dan menjiwai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga waktu kita tahiyat. Bukan laju tahiyatul barakatuh salawatu asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina, terus bagi salam sama. Kita pun tak tahu kita buat apa. Dia ngapal nak baca laju-laju macam kereta api. Makna tak tahu. Makna tahiyat itu asalnya daripada perbuatan apa? Apa peristiwa tahiyat, tuan-tuan? Apa peristiwa tahiyat? Peristiwa Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di langit yang ketujuh, malaikat Jibril iring baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit yang ketujuh. Kata malaikat Jibril, da'ni taqaddam ya habibi la takhaf, abshir tunadi rabbakal qayyuma, sallu alaihi wa sallimu taslima. Abshir taqaddam, teruskan perjalananmu wahai Rasulullah, la takhaf, jangan takut, jangan gelisah. Abshir tunadi rabbakal qayyuma, sallu alaihi wa sallimu taslima. Pergilah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, sampai sini saja, aku diberi keizinan sampai langit yang ketujuh je. Nak naik Sidratul Muntaha, Allah tak bagi keizinan. Ini hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk masuk dalam Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang Nabi sebut mula-mula sekali? Nabi duduk dalam keadaan kita bertahiyat. Nabi sebut apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Nabi duduk tahiyat, muji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allah sampaikan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab salam Allah dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan komunikasi perbualan di antara Allah dan baginda Nabi disaksikan oleh sekalian makhluk yang berada daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Sekalian makhluk yang ada, para nabi, para rasul, para malaikat yang menyaksikan dan menjadi saksi dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Dalam sembahyang kita ni, tanpa kita sedar, kita sedang bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita boleh letakkan peristiwa ini dalam diri kita, dalam ilmu kita, dalam akal kita. Ketika kita baca tahiyat ini, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana solat kita? Bagaimana ibadah kita? Itu yang kita belajar, tuan-tuan. Itu yang kita nak faham. Macam mana nak hadirkan rasa khusyuk itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita sembahyang ni untuk taklif, untuk angkat saja tanggungjawab. Aku tak dosa, janji aku sembahyang, janji aku tak dosa lah, janji sembahyang.
Bukan itu. Kita bersembahyang ini sedang kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa kadang-kadang kita sembahyang kita rasa tak tenang, kita zikir tak rasa tak tenang, kadang ada yang sedekah amal jariah penuh banyak tapi tak bahagia, tapi tak tenang. Kenapa soalannya? Dia berbalik kepada hukum yang asal, iaitu mencari yang halal itu kefarduan. Mencari yang halal lagi bersih itu satu perkara yang dituntut dalam agama. Kadang kita ambil ringan perkara-perkara berkaitan dengan makanan. Kadang kita ambil mudah dengan makanan yang ada keraguan, ada gharar, ada syubhah. Perkara-perkara ini bila menjadi darah daging kita, maka mustahil untuk kita dapatkan ketenangan. Sebab itu ketika mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sedang belajar, gurunya bernama Imam Waqi'. Imam Syafi'i ketika sedang belajar ni tuan-tuan, maka dia ada satu hari tu di tengah ngapal hadis tak masuk-masuk, hafal tak masuk-masuk, baru hafal sekejap tak sampai 5 minit lupa. Sedangkan Imam Syafi'i bukan orang yang macam tu. Umur 5 tahun dah boleh ngapal 30 juzul Al-Quran, 15 tahun dah jadi mufti, keluarkan fatwa. Tapi ketika beliau belajar tu, beliau pelik, kenapa ni hafalan aku lemah? Maka dia mengadu kepada guru dia, Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalan aku. Maka berkata Imam Waqi', fa'arsyadani bitarkin lil ma'asi. Guru aku mengajar aku supaya bitarkin lil ma'asi, tinggalkan perkara-perkara maksiat. Faqala ilmu nurullahi haqqan. Dan berkata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i bahawa ilmu itu adalah cahaya Allah yang sebenar-benarnya. Wa nurullahi la yu'ta li asi. Dan cahaya Allah ini tidak akan ada di dalam hati orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Persoalannya, bila masa Imam Syafi'i buat kemaksiatan kepada Allah, maka bila mana dikaji yang dikatakan ma'asi, melakukan perkara yang mungkar itu, apabila dalam hati kita beribadah, kita belajar ilmu, kita ada rasa riak, kita ada rasa takabur, kita ada rasa ujub, kita lebih mulia berbanding orang lain, kita lebih hebat berbanding orang lain. Itulah yang dikatakan maksiat kepada Allah tanpa kita sedar. Yang secara zahir itu senang kita hukum. Merompak itu maksiat, mencuri itu maksiat, rasuah itu maksiat, berzina itu maksiat, semuanya maksiat. Tapi dalaman kita itu maksiat, sedang bermaksiat kepada Allah tanpa kita sedar, iaitu perbuatan riak, memperlihatkan ujub, sombong, takabur. Bila datang masjid awal nak dipuji, itu pun satu perasaan yang buruk dalam hati, yang mazmumah, tanpa kita sedar. Jadi amal kita ni sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita buat apa ibadah pun kita rasa macam berat. Aku dah buat semua tapi tak dapat bahagia, tak dapat tenang. Kenapa? Berbalik kepada diri kita. Termasuklah tadi yang kita sebut, seperti mana Imam Syafi'i sebut, pemakanan juga perlu diambil kira. Terutamanya kita pada zaman-zaman yang penuh dengan cabaran dugaan ini. Kita lihat anak-anak muda kita, orang tua tak apa tuan-tuan, otai-otai tak apa, jarang makan kat luar. Ada pun hujung minggu sekali-sekala lepak dengan kawan-kawan, kopi roti canai. Tapi kita lihat anak-anak kita yang masih muda, yang masih mentah makanan yang mereka makan. Kadang kita pergi kedai itu tak ada sijil halal pun, no pork, no lard, no alkohol. Yang makan orang Islam. Keraguan, diragui, syubhah. Bila makanan itu gharar, ada keraguan padanya, syubhah, tinggalkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terang-terang tak ada halal. Sibuk juga kita makan. Bila makan, itu yang akan menjadikan darah daging kita ini berat untuk beribadah, berat untuk terima nasihat, berat untuk terima teguran. Hati itu semakin lama semakin gelap dengan cahaya-cahaya kegelapan yang kita sendiri cari kegelapan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk mencari yang halal itu fardu. Carilah banyak makanan yang halal, yang boleh dimakan dengan tagging yang halal. Kenapa kita mencari sesuatu yang kita tahu keraguan, jelas tak ada halal. Ada pun jika kita mencari ada
inisiatif-inisiatif yang dibawa. Kadang ada kedai bukan kedai orang Islam, tapi kerajaan tak boleh bagi dia sijil halal sebab dia bukan Islam, tak boleh bagi. Tapi dia ada inisiatif, iaitu dia bawa kita, tunjukkan kita ayam yang disembelih. Tak ada gharar, tafaddal mashkura. Tapi kalau ada keraguan, ada syubhat, tinggalkan. Sebab benda-benda ni lah tuan-tuan yang kita nampak remeh, simple, yang akan ada dalam hati kita menjadi satu titik, lama-lama hati kita menjadi gelap, sukar kita nak ibadah, sukar kita mendapat ketenangan. Habis macam mana nak bersihkan tu balik? Kembali kepada agama Allah, kembali kepada mahabbah terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Ibnu Katsir menyebut dalam Al-Quran, Allah sebut apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah sahaja hati itu akan mendapat ketenangan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ni menyebut yang disebutkan tenang, tatma'in, itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan saja zikir la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, tapi selawat ke atas baginda Nabi juga dikira satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, mengikuti apa yang ditunjukkan, apa yang diajarkan oleh para salafus saleh, maka mudahlah untuk kita mendapat ketenangan dan kebahagiaan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang dapat kita kongsikan dan sampaikan. Usahalah kita untuk mempertingkatkan dan menambah baik kehidupan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menghampiri dan sangat hampir dengan kita. Allah sebut dalam Quran apa? Fa inni qarib. Aku demi sesungguhnya aku ni sangat dekat dengan hamba-hamba aku. Jadi jangan kita rasa jauh dengan Allah, Allah sentiasa dekat dengan kita. Apa saja kita rasa ada masalah, nak berubah susah, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita kongsikan dan sampaikan pada malam ini, sama-samalah kita ambil iktibar dan pengajaran, kerana yang baik, yang indah, yang mulia itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang silap, yang kurang itu daripada kesalahan, kesilapan, kekurangan yang ada pada diri saya juga dengan izin Allah. Saya sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dan saya tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.